Assalamualaikum. Hari ni saya nak share satu surah, iaitu surah An-Naba. Makna dia sebelum tu kita selawat dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'. Kita baca Al-Fatihah. Hadiahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kedua ibu bapa kita dan juga untuk diri kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pertama sekali, surah An-Naba ialah surah ke-78 dalam Al-Quran yang terdiri daripada 40 ayat, termasuk dalam golongan surah Makkiyah kerana diturunkan di Mekah. Nama An-Naba diambil daripada ayat pertama daripada surah ini. An-Naba artinya berita besar. Selain itu, ia juga dinamakan surah Amma Yatasa'alun, yang diambil daripada ayat pertama surah ini. Surah An-Naba menceritakan tentang pengingkaran kaum musyrik terhadap hari kebangkitan serta ancaman Allah Subhanahu Wa Taala terhadap mereka. Surah An-Naba juga menceritakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan kekuasaannya pada hari kebangkitan berlaku. Mengikut riwayat Ibnu Abbas, ketika Al-Quran diturunkan, orang-orang kafir Quraisy kerap bertanya antara satu sama lain tentang berita yang terdapat di dalamnya. Sebahagian mereka ada yang membenarkan dan ada pula yang mendustakannya. Maka turunlah surah An-Naba ini. Mari kita sama-sama membacanya, kawan-kawan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. 3 ayat dahulu artinya tentang apakah mereka bertanya-tanya. Yang kedua, artinya ayat yang kedua tentang berita yang besar, berita kebangkitan manusia hidup semula menerima balasannya. Yang ketiga, maksudnya yang mereka ragu-ragu dan berselisih mengenainya. Kita sambung lagi ayat yang keempat. Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banaina fawqakum sab'an shidada. Ayat 4 sampai ayat 12 artinya Allah kata, janganlah mereka bersikap demikian. Mereka akan mengetahui dengan yakin tentang kebenaran hari balasan itu. Sekali-kali janganlah mereka berselisihan. Mereka akan mengetahui kelak tentang apa yang akan menimpa mereka. Yang ayat yang ke-6 bermaksud, mengapa kamu ragu-ragukan kekuasaan kami menghidupkan semula orang-orang yang telah mati? Bukankah kami telah menjadikan bumi terbentang luas sebagai hamparan? Ayat yang ke-7, dan gunung ganang sebagai pancang pasaknya. Ayat yang ke-8, dan kami telah menciptakan kamu berpasang-pasangan. Dan kami telah menjadikan tidur kamu untuk berehat.
Dan kami telah menjadikan malam dengan gelapnya sebagai pakaian yang melindungi. Dan kami telah menjadikan siang dengan cahaya terangnya, masa untuk mencari rezeki. Dan kami telah membina di atas kamu 7 petala langit yang kuat kukuh. Kita sambung ayat 13. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا. Tafsir ayat 13 sampai 21. Dan kami telah mengadakan matahari menjadi lampu yang terang benderang cahayanya. Yang ke-14, dan kami telah menurunkan dari awan air hujan yang mencurah-curah. Tafsir 15. Untuk kami mengeluarkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Tafsir ayat 16, serta kebun-kebun yang subur bertaut-taut pokoknya. Tafsir 17, sesungguhnya hari pemutusan kaum itu adalah satu masa yang ditentukan. Tafsir 18, iaitu masa ditiupkan sangkakala lalu kamu bangkit hidup serta datang berpuak-puak ke padang mahsyar. Tafsir ke-19, dan pada masa itu langit dipecah belahkan sehingga tiap-tiap belahannya menjadi ibarat pintu yang terbuka luas. Tafsir ayat 20, dan gunung ganang setelah dihancurkan diterbangkan ke angkasa lalu menjadilah ia bayangan semata-mata seperti riak sinaran panas di padang pasir. Tafsir ayat 21, sesungguhnya neraka Jahannam adalah disediakan. Sambungan seterusnya. Sekejap saya nak minum air. Okay, sorry. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. Tafsir ayat 22 sehingga 30. Untuk orang-orang yang melampaui batas hukum Tuhan sebagai tempat
Okey, kita sambung semua part tu. Di mana surah An-Naba sambungan daripada part 1, iaitu surah yang menceritakan tentang keingkaran kaum musyrik dan ancaman Allah terhadap mereka. Keingkaran kaum musyrikin ni terhadap hari kebangkitan di dalam surah An-Naba ni. Untuk part tu ni kita sambung kita sambung tentang terjemahan dari bermula ayat 22 sampai 30. Terjemahan pada ayat 22 untuk orang-orang yang melampaui batas hukum Tuhan sebagai tempat kembalinya. Ayat 23, terjemahan ayat 23, mereka tinggal di dalamnya berkurun-kurun lamanya. Terjemahan ayat 24, mereka tidak dapat merasai udara yang sejuk di dalamnya dan tidak pula sebarang minuman, kecuali air panas yang menggelegak dan air danur yang mengalir. Sebagai tafsir ayat 26, sebagai balasan yang sesuai dengan amal mereka yang buruk. Tafsir ayat 27, kerana sesungguhnya mereka dahulu tidak menaruh ingatan terhadap hari hitungan amal. Tafsir ayat ke-28, dan mereka telah mendustakan dengan sesungguh-sungguhnya akan ayat keterangan kami. Tafsir ayat 29, dan tiap-tiap sesuatu dari bawaan hidupnya telah kami hitung secara bertulis. Tafsir ayat ke-30, setelah mereka masuk ke dalam neraka, dikatakan kepada mereka, oleh sebab kamu telah mendustakan ayat-ayat kami, maka rasalah kamu azab yang disediakan, kerana kami tidak akan melakukan selain dari menambah berbagai azab kepada kamu. Okey, kita akan bacakan surah ayat yang seterusnya, iaitu ayat 31 sehingga insya-Allah sehingga ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wa la kidhaba jazaa'an min rabbika ata'an hisaba Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba Yawma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa La yatakallamuna illa min adhina lahur rahman wa qala sawaba Dhalikal yawmul haqq faman syaa'a
اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Artinya, ayat 31, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa disediakan syurga tempat mereka beroleh apa yang mereka ingini. Tafsir ayat 32, mereka akan beroleh taman-taman bunga dan kebun-kebun buah-buahan terutamanya anggur dan perawan-perawan yang sebaya umurnya. Ayat 34 artinya serta piala atau gelas yang penuh dengan minuman. Tafsir ayat 35, mereka tidak mendengar di dalam syurga itu perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang dusta. Tafsir ayat 36, sebagai balasan dari Tuhanmu iaitu satu limpah kurnia yang dikira cukup menurut yang dijanjikannya. Tafsir ayat 37, Tuhan yang mentadbirkan 7 petala langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya. Tuhan yang maha pemurah, tidak ada sesiapa pun diberi kuasa berkata-kata dengannya untuk memohon pertimbangan tentang balasan atau pengurniaan itu. Tafsir ayat 38, tambahan pula pada masa Jibril dan malaikat-malaikat lain berdiri bersaf-saf menunggu perintah Tuhan, tidak ada yang berani berkata-kata memohon pertimbangan melainkan yang telah diizinkan baginya oleh Tuhan yang Maha Pemurah serta ia berkata benar. Tafsir ayat 39, itulah keterangan-keterangan mengenai hari kiamat yang sungguh tetap berlakunya, maka sesiapa yang mahukan kebaikan dirinya, dapatlah ia mengambil jalan dan cara kembali kepada Tuhannya dengan iman dan amal yang soleh. Sesungguhnya, ayat yang terakhir, tafsir ayat 40, sesungguhnya dengan keterangan yang tersebut kami memberi amaran kepada kamu mengenai azab yang dekat masa datangnya, iaitu hari seseorang melihat apa yang telah diusahakannya dan orang yang kafir akan berkata pada hari itu, alangkah baiknya kalau aku menjadi tanah supaya aku tidak dibangkitkan untuk dihitung amalku dan menerima balasan. Sadaqallahul azim. Benarlah kata-kata Allah yang maha besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kehidupan manusia di alam maya ini yang bermula dari Nabi Adam hinggalah kini dan akan datang penuh dengan sejarah dan cerita yang boleh dijadikan teladan dan iktibar sama ada untuk generasi hari ini maupun akan datang. Pada kali ini saya ingin berkongsikan kepada sahabat-sahabat kisah Alqamah yang dibakar Rasulullah. Masya Allah, betul ke? Tak apa, kita sama-sama dengarkan.
cerita yang saya akan kongsikan ini. Dengan tergopoh-gopoh, isteri Alqamah menghadap Rasulullah mengkabarkan suaminya sakit kuat. Beberapa hari Alqamah mengalami nazak tapi tak juga sembuh. Aku sangat kasihan kepadanya, ya Rasulullah, ratap wanita itu. Mendengar pengaduannya, Nabi Muhammad SAW merasa hiba di hati. Baginda lalu mengutuskan sahabatnya Bilal, Syuaib dan Ammar untuk menjenguk keadaan Alqamah. Keadaan Alqamah memang sudah dalam koma. Bilal lalu mengajar bacaan tahlil di telinganya. Anehnya, mulut Alqamah rapat terkunci. Berulang kali dicuba, mulut itu tidak mahu terbuka sedikit pun. 3 sahabat itu lalu bergegas pulang melaporkan kepada Rasulullah tentang keadaan Alqamah. Sudah kau cuba mentalkinkan di telinganya? Tanya Nabi SAW. Sudah ya Rasulullah, tetapi mulut itu tetap tertutup rapat, jawab mereka. Biarlah aku sendiri datang ke sana, kata Nabi. Apabila melihat keadaan Alqamah terbaring di atas katilnya, Nabi lalu bertanya kepada isteri Alqamah, masihkah ada kedua orang tuanya? Tanya Nabi. Masih ada ya Rasulullah, tetapi tinggal ibunya yang sudah tua, jawab isterinya. Di mana dia sekarang? Di rumahnya, tetapi tempatnya jauh dari sini. Tanpa banyak bicara, Rasulullah lalu mengajak sahabatnya menemui ibu Alqamah mengkabarkan tentang anaknya yang sedang tenat. Biarlah dia rasakan sendiri, ujar ibu Alqamah. Tetapi dia sedang dalam keadaan tenat, apakah ibu tidak merasa kasihan kepada anakmu? Tanya Nabi. Dia berbuat dosa kepadaku, jawabnya ringkas. Ya, tetapi maafkanlah dia. Sudah sewajarnya seorang ibu memaafkan dosa anaknya, pujuk Nabi. Bagaimanakah aku harus memaafkan dia, ya Rasulullah, jika Alqamah selalu menyakiti hatiku sejak dia beristeri, kata ibu itu. Jika kau tidak mahu memaafkannya, Alqamah tidak akan dapat mengucapkan kalimah syahadah. Dan dia akan mati kafir, kata Rasulullah. Biarlah dia ke neraka dengan dosanya, jawab ibu itu. Merasa pujukannya tidak berhasil melembutkan hati ibu itu, Rasulullah lalu mencari cara lain. Kepada sahabatnya Bilal, Nabi berkata, Hai Bilal, kumpulkanlah kayu bakar sebanyak-banyaknya, perintah Nabi. Untuk apa kayu bakar itu, ya Rasulullah? Tanya Bilal keheranan. Akan kugunakan untuk membakar Alqamah daripada dia hidup terseksa seperti itu. Jika dibakar, dia akan lebih cepat mati dan itu lebih baik kerana dia tidak akan lama menanggung sakit, jawab Rasulullah. Mendengar perkataan Nabi itu, ibu Alqamah tersentak. Hatinya luluh membayangkan jika anak lelakinya dibakar hidup-hidup. Dia menghadap Rasulullah sambil meratap, Wahai Rasulullah, jangan kau bakar anakku, ratapnya. Aku maafkan dia, katanya lagi. Legalah kali ini hati Rasulullah kerana dapat melembutkan hati seorang ibu yang menaruh dendam kepada anak lelakinya. Beliau lalu mendatangi Alqamah dan mengajarnya membaca talqin. Berbeza dengan sebelumnya, kini mulut Alqamah bergerak lalu menyebut kalimah syahadah seperti yang diajarkan oleh Nabi. Jiwanya tenang kerana dosanya telah diampuni oleh ibu kandungnya. Alqamah kemudian menghembuskan nafasnya yang terakhir dengan fasih mengucapkan kalimah syahadah.
ia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Memang syurga adalah di bawah telapak kaki ibu. Masya Allah. Semoga bermanfaat. Jadi, sebagai manusia, tak kira apa bangsa pun, walaupun kita ni Melayu, Cina, India, dan lain-lain kaum di bumi Allah ni, walaupun kita beragama Islam ataupun tidak, sudah menjadi satu kewajipan untuk kita mentaati kedua ibu bapa kita, kerana inilah satu-satunya dua orang ini kedua ibu bapa kita yang Allah jadikan sebagai satu penyumbang kepada syurga kita jika kita berbuat baik kepada mereka. Jadilah anak yang baik, jadilah anak yang soleh bagi Muslim. Bagi non-Muslim, jadilah anak yang baik. Sesungguhnya, jika anda berbuat baik kepada kedua orang tua, nescaya, percayalah, hidup anda tidak akan disia-siakan oleh Tuhan yang menciptakan kita semua, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selalunya Allah berikan ganjarannya di dunia lagi. Bermakna di dunia anda akan beroleh kebahagiaan. Kalau jika anda adalah seorang lelaki, anda akan mendapat isteri yang baik, insya-Allah anda dapat anak yang baik, anda yang mendengar kata, dan hidup anda segala-galanya lancar, baik dalam urusan rezeki, baik dalam apa yang anda hajatkan dalam hidup anda. Jika anda ingin seorang lelaki yang baik, seorang pasangan yang baik, seorang perempuan yang baik, jadi sudah menjadi kewajipan, especially kalau anda adalah seorang anak lelaki, kerana anak lelaki besar kewajipannya terhadap kedua orang tuanya. Semoga bermanfaat. Bagi anak perempuan pun sama juga. Ya, betul. Tetapi setelah ia berkahwin, maka keutamaan mentaati adalah suaminya. Jadi, apa yang anak perempuan boleh buat pada masa itu? Setiap solat, jangan lupa berdoa untuk kedua ibu bapa dan hadiahkanlah Al-Fatihah. Walaupun mereka masih hidup, setiap hari dan setiap kali seusai solat fardu. Semoga bermanfaat dan semoga anda beroleh kebahagiaan dan semoga Allah merahmati kehidupan anda semua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi